Selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan buat pembentangan pentasyawan akhir saya daripada subjek pengantar pendidikan moral. Saya Godfrian Aben, nomor matriks di 2019 1403 dan pensyarah bagi subjek kami ialah Encik Sarwan Azan bin Nakmid dan saya daripada kumpulan A. Selalunya masa kuliah kami ialah pada hari Selasa dari pukul 8 hingga 10.50 pagi dan saya merupakan pelajar semester 1. Tajuk esei pentasyawan akhir yang akan saya bentangkan ialah peranan guru sebagai ejen sosialisasi untuk memupuk tingkah laku individu yang baik dalam mengatasi gejala buli. Seperti mana yang kita tahu ialah guru merupakan ejen yang pertama yang harus memainkan peranan sebagai orang untuk memendung dan mengatasi gejala buli dan secara tidak langsung untuk memupuk tingkah laku individu yang baik. Bagi penaluan esei saya ialah seperti mana yang kita tahu ialah ejen sosialisasi didefinisikan sebagai satu proses yang dialami individu dari masyarakat yang kebiasaannya ialah sikap, tingkah laku, norma, nilai-nilai, pengetahuan, harapan dan keterampilan yang ada dalam proses tersebut mengikut kawalan sosial yang kompleks sehingga dapat membentuk individu sosial dan berperanan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat di sekelilingnya. Seperti mana yang kita tahu ialah setiap masyarakat menginginkan individu yang boleh mengharumkan nama mereka dan yang bukan untuk memburukkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Seterusnya ialah guru juga didefinisikan sebagai orang yang berwibawa dan bertanggungjawab dalam pendidikan pelajar, baik secara individu dan klasik, baik di sekolah dan di luar sekolah. Hal ini kerana guru merupakan ibu bapa kedua dan penjaga kedua kepada pelajar. Kerana setiap apa yang berlaku di sekolah haruslah di bawah tanggungjawab seorang guru. Oleh itu, sebagai seorang guru haruslah mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk golongan individu yang bertingkah laku baik. Gejala buli ini dikenali atau definisikan sebagai satu perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, mengetak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsa. Seterusnya, guru sebagai ejen sosialisasi haruslah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk atau memupuk tingkah laku yang baik di kalangan individu atau pelajar sekolah supaya dapat mengatasi atau mengembangkan isu buli tersebut. Peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Pada kali ini kita akan masuk apa itu peranan guru sebagai seorang ejen sosialisasi dalam memupuk tingkah laku yang baik di kalangan pelajar ataupun individu. Yang pertama, guru haruslah membentuk hubungan sosial yang mesra dengan pelajar dan masyarakat di sekeliling. Yang kedua, guru haruslah mengembangkan lagi tentang penguasaan ilmu dan kemahiran di dalam diri guru tersebut. Yang ketiga, guru haruslah memastikan perkembangan tingkah laku yang positif terhadap pelajar dan individu. Yang keempat ialah guru haruslah menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar dan juga masyarakat di sekeliling mereka. Dan yang kelima, guru haruslah berusaha dalam menyebarkan budaya ilmu dalam kalangan individu ataupun pelajar. Dan yang terakhir ialah guru haruslah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif atau lebih menarik di dalam sekolah ataupun di dalam bilik darjah. Kita akan masuk kepada peranan guru yang pertama, iaitu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif atau lebih menarik. Kenapa persekitaran yang menarik memainkan peranan? Hal ini kerana dapat menarik atau mengeratkan hubungan guru dengan pelajar disebabkan pelajar tersebut tidak akan mudah bosan-bosan untuk belajar kerana kebanyakan kes buli berlaku disebabkan
pelajar berasa bosan, dan apabila seseorang pelajar berasa bosan, mereka akan melakukan gejala buli untuk membuang perasaan bosan dalam diri mereka tersebut. Dan melalui pendekatan tersebut, guru dapat melahirkan atau menerapkan sifat kemanusiaan dalam diri pelajar supaya lebih menghormati dan melindungi golongan yang lemah agar mereka tidak berasa dikecualikan dan tidak takut untuk bersemuka dengan orang sekeliling mereka. Peranan yang kedua ialah guru haruslah membentuk hubungan sosial yang mesra dengan pelajar dan masyarakat yang berada di sekeliling mereka. Hal ini kerana hubungan yang mesra dapat membantu guru untuk melahirkan golongan masyarakat dan pelajar yang penyayang dan saling memberi bantuan antara satu sama lain. Kerana setiap sumbangan yang diberikan tersebut dapat mengurangkan atau mengatasi isu buli tersebut supaya tidak terus meningkat. Seterusnya ialah sedangkan guru tersebut telah melahirkan atau memupuk individu yang bertingkah laku baik dalam diri individu tersebut dan secara tidak langsung mengurangkan lagi kadar kes buli, kerana setiap kali seorang guru tersebut merupakan faktor utama dalam membentuk hubungan sosial yang cemerlang, khususnya kepada pelajar-pelajar tak kira sekolah rendah ataupun sekolah menengah, agar mereka dapat melahirkan individu yang bertingkah laku di dalam masyarakat penyayang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, dan setiap perkara yang mereka melakukan akan membawa kesan yang baik kepada orang sekeliling, seperti dalam mengatasi isu buli tersebut. Dan guru yang ketiga ialah guru haruslah mengembangkan lagi tentang penguasaan ilmu dan kemahiran di dalam diri guru tersebut. Hal ini kerana apabila guru mempunyai ilmu dan kemahiran dalam menghadapi pelajar yang melakukan kes buli tersebut ataupun di dalam sekolah dan di luar sekolah, guru mampu untuk berfikir dengan kritis ataupun berfikir dengan cara yang berkesan bagi mengatasi masalah pelajar tersebut. Hal ini kerana setiap individu ataupun pelajar yang melakukan kes buli tersebut berdasarkan ataupun mempunyai latar belakang yang berbeza, seperti masalah disiplin ataupun mereka mempunyai masalah keluarga. Seterusnya, apabila guru mempunyai ilmu penguasaan dan kemahiran dalam diri tersebut, guru dapat membentuk atau memupuk golongan individu yang bertingkah laku baik yang tidak akan merosakkan nama baik negara dengan tidak melakukan gejala atau kes buli tersebut. Kerana setiap pelajar ataupun individu tersebut akan mempersiapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang cukup bagi menghadapi cabaran globalisasi yang akan datang. Peranan guru yang keempat ialah guru haruslah menyebarkan budaya ilmu dalam kalangan individu ataupun pelajar. Guru sebagai pengamal ilmu seharusnya mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca, berfikir, bermerhati dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru di dalam diri tersebut terlebih dahulu supaya guru tersebut dapat memindahkan segala ilmu yang baik kepada pelajar. Seperti mana yang kita tahu ialah guru merupakan mentor kepada pelajar, dan setiap kali apa yang diajar ataupun ditunjukkan oleh guru tersebut akan dicontohi dan diikuti oleh golongan pelajar. Peranan guru yang kelima ialah guru haruslah memastikan perkembangan tingkah laku yang positif di dalam kalangan pelajar ataupun individu. Hal ini kerana guru haruslah berusaha untuk membimbing dan membentuk tingkah laku pelajar yang positif supaya mereka dapat menghentikan tingkah laku yang negatif mengikut nilai, norma dan kehendak masyarakat seperti isu buli tersebut yang boleh membawa ataupun memberi kesan yang buruk
kepada diri mereka, sekolah, dan masyarakat di sekeliling mereka. Bagi mengembangkan tingkah laku positif tersebut, guru boleh mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang isu buli di dalam sekolah dan aktiviti gotong royong untuk membersih kawasan sekolah. Hal ini kerana melalui kempen aktiviti tersebut dapat memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang apa itu keburukan daripada perbuatan membuli tersebut, dan seterusnya membolehkan pelajar untuk bersosialisasi secara aktif dan sihat agar mereka lebih mengenali dan mengeratkan hubungan sesama pelajar. Peranan guru yang terakhir dalam memupuk tingkah laku individu yang baik agar dapat mengatasi gejala buli daripada semakin meningkat ialah guru haruslah menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Hal ini kerana individu yang mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan akan mengetahui sesuatu perbuatan seperti membuli tersebut merupakan sesuatu perkara yang dilarang untuk dilakukan, kerana perbuatan membuli tersebut akan membawa dosa kepada diri mereka sendiri. Seterusnya, faktor ketuhanan yang telah diterapkan oleh guru di dalam diri pelajar ataupun individu tersebut secara tidak langsung telah memupuk golongan individu yang bertingkah laku mulia berdasarkan aspek agama, dan mereka akan menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara, kerana tingkah laku yang baik akan membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan bersama dalam mengurangkan lagi isu buli yang semakin berluasan di negara kita. Bagi rumusan dan penutup esei saya ialah, kesimpulannya dapat kita lihat dan fahami di sini apakah yang dimaksudkan dengan sosialisasi, iaitu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenali dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat sehingga terjadinya pembentukan sikap atau berperilaku sesuai dengan masyarakat di sekeliling. Sosialisasi bukan sahaja dapat dilihat daripada sudut masyarakat, tetapi juga dapat dilihat dari segi peranan seseorang guru dalam bidang pendidikan bagi mendidik pelajar supaya dapat melahirkan individu yang bertingkah laku dan sentiasa peka terhadap isu dan gejala buli. Hal ini kerana guru amat memainkan peranan yang penting sebagai ejen sosialisasi dalam membendung atau mengatasi masalah buli tersebut, dan secara tidak langsung peranan guru tersebut telah berjaya untuk memupuk individu yang bertingkah laku baik di dalam negara, di dalam masyarakat, dan individu tersebut dapat mengharumkan nama negara kita.